Shalom, salam sejahtera. 各位平安。 Setelah hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 56. 今天我们要思想的经文是取自诗篇第56篇。 Dan tema khotbah kita kali ini adalah pengudusan emosi. 今天讲的主题是使情绪成圣。 Saya mengajak kita membaca Alkitab, saudara, dalam bahasa Indonesia, yaitu ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kemudian bahasa Mandarin ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kalau dalam bahasa Mandarin mungkin ayat 6 sampai 13 ya. Langsung ya. Oke, baik. 首先有牧师用印尼文读诗篇第56篇的第1节到第5节，然后由我用中文从第6节读到第13节的经文。 Bahasa Indonesia terlebih dahulu, saudara. Demikian firman Tuhan sama-sama. Ayat pertama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang menyerang dan menindas aku. Seteru-seteruku mengejar aku sepanjang hari. Ya, banyak orang yang menyerang aku dengan angkuh. Waktu aku merasa takut, aku percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka memutarbalikkan kata-kataku, senantiasa merancangkan yang jahat terhadap aku. 他们聚集埋伏，窥探我的脚踪，等候要害我的命。他们岂能因罪孽逃脱吗？神啊，求你在怒中使众民堕落。 我几次流离，你都记熟。求你把我眼泪装在你的皮带里，这不都记在你册子上吗？我呼求的日子，我的仇敌都要转身退后。神帮助我，这是我所知道的。我倚靠神，我要赞美他的话；我倚靠耶和华，我要赞美他的话。我倚靠神，必不惧怕。人能把我怎么样呢？神啊！ 我向你所许的愿在我身上，我要将感谢祭献给你，因为你救我的命脱离死亡，你岂不是救护我的脚不跌倒，使我在生命光中行在神面前吗？ Baik, saudara, kita masuk lebih dahulu di dalam doa. 我们讲到听到之前，先做个祷告。 Tuhan, kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu. 主啊，我们要聆听并思想你的话。 Oleh sebab itu kami membutuhkan bimbingan Allah Roh Kudus. 我们恳求圣灵帮助我们。 Agar waktu kami mendengar firman kami diberkati. 当我们听到你的道，我们被坚定。 Agar supaya kami merenungkan firman-Mu kami percaya. 当我们思想你的话，我们能够信你的话。 Dan melalui firman Tuhan, Tuhan menguduskan kami. 并且通过主的话，主使我们成圣。 Sehingga hidup kami terus-menerus diubah agar sesuai dengan firman-Mu. 因此，我们的生命不断的被更新，能够符合你的话。 Pakai kedua hamba-Mu yang berkhotbah dan yang menerjemahkan. 主啊，恳求你使用台上2个仆人，一个是讲道的，一个是翻译的， Jadikan mereka berdua saluran berkat bagi kami semua. 让他们2个能够成为祝福会友们的管道。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Saudara, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-23, firman Tuhan berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. 帖撒罗尼迦前书5章23节这么说：愿赐平安的神亲自使你们全然成圣。 有愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我主基督耶稣降临的时候，完全无可指摘。 Manusia, kalau mau dibedakan, sudah terdiri dari 2 unsur. 如果我们要把人分成2个部分，是有2个要素，一个身子，一个灵魂。 Unsur jasmani dan unsur rohani. 就是身子与灵魂2个部分。 Unsur jasmani adalah tubuh. 所谓身子，当然是所谓身体是我们的肉体。 Unsur rohani saudara ada 3, yaitu rasio atau pikiran, kehendak dan emosi. 那如果是灵魂，就是我们的情感、情绪，还有我们的理智。 Dalam ayat 1 Tesalonika ini saudara,
Paulus berdoa agar seluruh keberadaan kita dikuduskan. 在这个帖撒罗尼迦前书5章和3节里，保罗祷告说，他是说，但愿我们都能够全然成圣， Bukan hanya jasmani tubuh kita saja, 不单单是我们的肉体或者是我们的身子， tetapi unsur rohani perlu saudara dikuduskan. 同时呢，我们的灵魂也必须使它成圣。 Dan unsur rohani yang perlu dikuduskan bukan hanya pikiran kita, bukan hanya kehendak kita, tetapi juga emosi kita. 使灵魂成圣的不单单是我们的思想、我们的愿望，还有我们的情绪。 Banyak orang Kristen yang hidup, saudara, mungkin dia pikirannya lebih mengerti, lebih mengenal firman Tuhan. 也许有的基督徒，他们的思想能够更深入的理解主的道， Tetapi banyak yang emosinya belum dikuduskan. 但是呢，很多的他们的情绪并还没成圣。 Maka ayat ini mengatakan seluruh keberadaan kita perlu dikuduskan sebelum berjumpa dengan Tuhan pada saat kedatangan Tuhan. 所以呢，当这个耶稣基督的降临，我们还没跟他重见的时候，我们必须使我们自己全然成圣。 Sekali lagi termasuk emosi kita perlu dikuduskan. 其中呢，包括我们的情绪也必须成圣。 Maka berbicara tentang kekudusan, saudara, maka konsep yang di dalam Alkitab berbeda dengan pemikiran dunia tentang kekudusan. 所以呢，讲到圣洁的话呢，世界上的价值观跟圣经里所讲的圣洁的价值观是完全不一样的。 Pada tahun 1910 ada seorang teolog Jerman yang bernama Rudolf Otto. 在1910年，有位德国的神学家名叫 Rudolf Otto 的，曾经这样说。 Rudolf Otto pergi mengini daerah-daerah di Asia, di Tibet. Rudolf 他到亚洲的西藏， Dia pergi ke India, 他也去了印度， ke Kashmir, 他也去了ke Tiongkok, 到那个中国， dan berbagai daerah di Asia Tengah. 他到了这个中亚西亚的一些地区。 Setelah pulang, dia menulis satu buku tipis yang berjudul The Idea of the Holy. 他回去之后呢，写了一本书。 Bukunya tipis 100 halaman saja, tetapi pengaruhnya mempengaruhi dunia lebih daripada 100 tahun. 他写的书呢只有100页，但是这本书呢虽然很薄，但是这本书它的影响呢，在这个全世界达到了1个世纪之久。 Dia menulis ada 3 yang kudus. tiga yang kudus. Ada 3 hal yang kudus. 他讲了3种圣洁的事。 Pertama, yang kudus adalah sesuatu yang bersifat agung, mempesona dan menakjubkan. 所以有一种圣洁是说是那种让人感到震惊的圣洁。 Yang kedua, kudus itu kalau sesuatu yang bersifat dahsyat, menakutkan, menggentarkan. 第二个是那种让人感到害怕、感到震惊的。 Yang ketiga, yang disebut kudus, sesuatu yang misterius. 第3种的所谓圣洁是那种神秘的。 Semakin tidak dimengerti, maka semakin kudus. 越是不能够理解的，那么它就越是圣洁的。 Sudah berbeda dengan Rudolf Otto, saudara. 跟Rudolf Otto不同的是， Alkitab mengajarkan hal yang berbeda. 圣经的教导我们不同的是。 Pertama kali Alkitab membicarakan tentang kekudusan, yaitu ketika Tuhan memanggil Musa. 当圣经提到第一次的圣洁是当上帝呼召摩西的时候， Dan Tuhan berkata, 上帝这样说： jangan mendekat, 你不要走进来， lepaskan kasutmu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. 你要脱下你的鞋子，因为你所站的地方是圣洁之地。 Jadi kata kudus ini, saudara, dimengerti sebagai suci, berarti dipisahkan bagi Allah, dalam bahasa Ibrani kados. 所以呢，这个所以圣洁说了，是被上帝分别为圣的。 Kita memerlukan kekudusan, karena kekudusan itu dimulai dari Allah, saudara. 我们需要圣洁，因为圣洁是从上帝来的。 Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Allah. 你要追求圣洁，因为如果没有圣洁的话，没有一个人能够见到上帝。 Saudara, kalau melihat Allah pun tidak bisa, jangan pikir bisa masuk surga. 所以当你连上帝都没有见到，那么你莫想能够进入天堂了。 Tadi saya kutip dari Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Allah. 所以呢，刚才希伯来是说，当没有圣洁的话，没有一个人能够见到上帝。 Saudara, Alkitab mencatat ada 3 hal yang dapat menguduskan kita. 圣经记载有3件事能够使我们成圣。 Yaitu yang pertama darah Yesus. 第一个呢是耶稣的宝血， Yang kedua firman Tuhan. 第二是主的道，
Dan yang ketiga Roh Kudus. 第三是圣灵 Oleh darah Yesus dosa kita dihapuskan, kita disucikan. 因为主耶稣流的宝血使我们洁净。 Oleh firman Tuhan kita dibersihkan dari semua konsep, semua pemikiran dan kelakuan yang salah, kita disucikan. 通过这个主的道，上帝使我们的一些思想、理智都能够成圣。 Oleh Roh Kudus kita diberikan dorongan dengan memberikan hidup yang terus-menerus diperbarui, proses sanctification, kita disucikan. 那么通过这个圣灵，它不断的更新我们的生命，使我们最终能够成圣。 Jadi selain tiga hal ini saudara, tidak ada sumber lain yang bisa menguduskan kita. 除了这3个要素外，没有其他的事物能够使我们成圣的。 Jadi saudara, semua emosi kita ini perlu disucikan saudara. 因此呢，我们的所有的情绪必须成圣， Sukacita, dukacita, 不管是喜，不管是悲 sedih, cemas, 不管是担心的感觉 khawatir, 忧虑的感觉 kasih, benci, 我们的爱和恨， kemarahan, 我们的愤怒， cemburu, 我们的嫉妒的心， dan lain-lain semua emosi perlu disucikan. 那还有其他的情绪都必须成圣。 Nah, dari ini kita merenungkan salah satu emosi yang seringkali melanda kita, yaitu takut. 今天我们就讲的是其中这个情绪，就是常常会我们感觉到的就是害怕的感觉。 Tetapi sudah perasaan itu tidak datangnya sendirian. 这个感觉不是说不请自来的， Seringkali bercampur. 其实是混在一起的。 Waktu kita ketakutan, itu juga kita mengalami cemas, mengalami khawatir, mengalami sedih. 那因为我们担心，我们挂虑，我们忧虑，因此会有一种害怕的感觉。 Jadi bukan cuma satu, saudara. 所以不是一个要素而已。 Kalau takut, maka ada emosi-emosi lain yang mengikutinya. 如果你害怕，那么其他的情绪也会随之而来。 Saudara, takut adalah salah satu emosi saudara yang ada dalam diri manusia. 所以呢，害怕是一种在我们每个人身上都有的感觉。 Selama manusia normal, dia akan mempunyai perasaan takut kepada sesuatu yang bisa membahayakan dirinya. 只要这个人正常，他就有一种感觉到对一种能够威胁到他生命的事物感觉害怕的感觉。 Kita takut sakit, 我们怕病了， kita takut kekerasan, kita takut kejahatan, 我们怕暴力，我们也怕邪恶的事。 kita takut, ada yang takut ketinggian, 我们有人会有恐高症， ada takut di tempat yang sempit, 有的人怕如果他处在一个下载地方，会很害怕。 kita takut ditinggalkan, 我们怕别人抛弃我 takut 们， ditolak, 我们怕别人拒绝我们， takut kesepian, 我们怕孤单寂寞， takut rugi, 我们也怕生意亏本， takut bangkrut, 怕破产， takut patah hati, 怕会伤心失望， takut gagal, 也怕失败， takut mati. 怕死。 Dan banyak ketakutan dalam hidup ini, saudara. 在这个生命中，我们会有各种各样的害怕的感觉。 Saudara, maka untuk mengelola ketakutan seperti ini, maka psikologi populer memberikan satu saran yang sering kita dengar, saudara. 因此呢，为了管理这个害怕的感觉，有一个哲学家提出一个我们常常听到的方法。 Kalau dirasa baik, lakukanlah. 如果你觉得这个方法好，就醒出来吧。 Saudara, ini pemikiran gerakan zaman baru. Pemikiran gerakan zaman baru. 这个是世界运动的想法。 Alkitab tidak setuju dengan pemikiran ini, saudara. 圣经呢反对这种说法， Karena pemikiran ini mengatakan perasaan-perasaan itu baik atau netral. Maka kalau kau ingin hidup bahagia, ikuti saja perasaanmu. 他说这个感觉是中心的，你可以就随着这个感觉来过你的生活吧。 Alkitab mengajarkan setelah manusia jatuh dalam dosa, maka saudara, emosi kita seperti tubuh, pikiran dan kehendak kita pun tidak netral lagi. 圣经告诉我们，自从人堕落之后呢，人的灵魂的就不再是属于中心的了。 Tetapi di pihak lain jangan kita berpikir bahwa ke ekstrem yang lain ya, yang menyatakan bahwa emosi kita itu semuanya jahat. 有的人说，我们的所有的情绪都是邪恶的。 Emosi tidak lebih jahat dari tubuh, dari pikiran dan kehendak. 其实我们的情绪不会比我们的身子、比我们的灵魂更坏的。 Tetapi saudara, 但是各位， seperti tubuh, pikiran dan kehendak, emosi kita pun memungkinkan terjadinya dosa. 您看真的，我们的身子、我们的灵魂、我们的想法，都可能会使我们犯罪的。 Maka perlu pengudusan emosi. 所以呢，就必须有情绪的圣洁化。
Dan emosi termasuk rasa takut sering merupakan akar daripada perbuatan dosa dalam hidup kita. 因此呢，这个感到害怕的感觉，常常成为是我们犯罪之源， Karena kita takut. 因为害怕。 Lalu kemudian kita meresponi salah sehingga kita jatuh dalam dosa. 因此呢，我们呢以错误的方式来反应，结果就犯罪了。 Kita berdosa karena emosi kita yang tidak terkendali karena belum dikuduskan. 我们犯罪是因为我们的情绪还没有被控制化，结果我们就有一种犯罪的倾向。 Saudara, pada umumnya manusia terjebak dalam penyelesaian dari satu dari dua ini, saudara. Dua cara ini. 有的人呢，他们会受到两个方式中的一个方式的所影响。 Ketika emosi datang, 当情绪产生的时候， maka yang pertama caranya cara Eskimo, menekan perasaannya. 其中第一个是用种爱斯基摩的方式，就是压抑你的情绪 Mencegah supaya perasaan itu tidak muncul dan menimbulkan masalah. 让这个情绪不要发作而产生问题。 Jadi kalau dalam rumah tangga ada pertengkaran, sudah ada konflik, 你只是如果在家中有争端的话， maka didiamkan saja. 就 Ditekan perasaannya. 把情绪压抑下来，不去管它 Akibatnya apa? Suasana rumah menjadi semakin dingin, bukan karena AC dinginnya, saudara. 结果呢，家庭中的气氛就变得冷淡下来了。 Tetapi tidak ada kehangatan lagi. Tetapi tidak ada kehangatan lagi. 结果呢，家中再变一种温暖的感觉 Berharap dengan berjalannya waktu maka masalah akan selesai. 随着时间的消失，问题能够消失了。 Sampai kemudian muncul masalah lagi, didiamkan lagi, tidak habis-habisnya. 最后呢，就出现新的问题，又不去管它，结果这个问题呢，一直来没有 Keluarga 间断的 demikian, semakin dingin. 这样的家庭呢，就更是Yang 冷漠 kedua, 了。第二 cara 种方 sebaliknya, 式， saudara. 这个是第二种方式， Bukan cara Eskimo, 不是爱斯基摩人的方式， tapi cara koboi. 而是牛仔的方式， Menumpahkan perasaannya. 就是把情绪完全发泄出来， Jadi mulai menembakkan kata-kata tajam. 让他说出尖刻的话来， Karena berpikir itu hal yang lumrah. 因为他们认为这是一个很平常的事， Maka perasaan harus diungkapkan secara utuh dan terbuka. 所以呢，应该把这个情绪完全的整个的倾泻出来。 Setelah itu merasa lepas, 这个然后呢，就会感到释然， merasa lega. 觉得宽慰。 Tetapi seringkali tanpa sadarinya hal itu menyakitkan hati orang lain. 但是呢，在你不自觉的情况下，你这种方法呢，能够伤了别人的心。 Saudara, dua cara ini tidak betul, saudara ya. 所以呢，这两种方式都是错误的。 Firman Tuhan khususnya kitab Mazmur itu membahas emosi-emosi manusia. 在圣经里，特别是诗篇的分析讨论了人的情绪， Dan memberikan kepada kita cara ketiga yaitu mengelola emosi berdasarkan firman Tuhan. 就是第三种方式，就是靠着主道来管理我们的情绪。 Ini cara yang saya yakini lebih efektif dan dinamis yang sanggup menolong kita bertumbuh, saudara. 所以这个方法是有效的，是冷冻的，能够帮助我们成长的。 Menolong kita bertumbuh dalam emosi yang dikuduskan melalui pekerjaan Roh Kudus yang bekerja melalui firman Tuhan. 那么通过圣灵，接着主的道来使我们成圣。 Ya, kita belajar melalui Mazmur nomor 56. 我们通过诗篇56篇来学习这个方法。 Belajar bagaimana dengan anugerah Tuhan pemazmur sanggup mengatasi perasaan takutnya, saudara, sehingga dia bisa menikmati sukacita yang panjang. 而且呢，诗篇这个大卫呢，他通过主的道，他可以管理的情绪，他可以享有长久的平安的感觉。 Ya, kita sadar tidak mudah, saudara. 当然，这个方式不容易做的， Karena ini merupakan pergumulan terus-menerus dalam hidup. 但是这个是我们生命中的不断出现的心中挣扎。 Tetapi kita yakin ini satu-satunya cara untuk mengelola emosi rasa takut yang seringkali datang, saudara, tanpa dapat kita hindarkan. 主的，这是唯一的方式，能够帮助我们解决我们在不知不觉情况下心中产生的害怕的感觉。 Sehingga justru melalui perasaan ketakutan yang datang itu, saudara, 就是通过那个突然而来的害怕的感觉， kita sanggup mengelola dengan baik dan sebagai hasilnya justru nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. 我们可以很好的管理，通过管理这个害怕的感觉，我们可以更加荣耀主的名。 Saudara, Mazmur nomor 56 ini punya latar belakang dari kisah dalam 1 Samuel pasal 21. 诗篇50篇的根据是从撒母耳记上第12章来的。
Saat itu Daud, saudara, diceritakan Daud adalah seorang yang jujur, yang berkenan di hati Tuhan. 大卫是一个诚实的，是上帝所喜悦的人。 Dia dijuluki sebagai man after God on heart, manusia dikenan di hati Tuhan. 就是在上帝心中受上帝喜悦的人， Dia jujur, saudara, orang. 他是一个诚实的人、真实的人。 Pada saat dia mengalami kelemahan, dia tidak malu menyaksikan kelemahannya. 当他感觉软弱，他全然公开的表现他的软弱。 Pada saat takut, 当他感到害怕的时候， sampai berpura-pura seperti orang yang tidak waras. 他甚至呢，假装是一个疯子。 Justru dia menceritakannya dalam sebuah kitab yang bisa dibaca oleh ribuan generasi. 他写了一个诗篇，这个诗篇能够流传到今天，给千万个人来阅读。 Biasanya orang hanya mau menceritakan kehebatannya, menceritakan kesuksesannya, tetapi menyembunyikan kegagalan dan kelemahan sendiri. 很多人呢，就是想讲自己的荣耀的部分啊，做了隐藏自己的失败。 Daud tidak demikian, saudara. 那大卫不是这样的人。 Pada saat dia dicari oleh Raja Saul untuk dibunuh, 当他被扫罗王追杀的时候， maka dia melarikan diri sampai ke Imam Abimelech, saudara, di Nob. 然后呢，他就到了那个去见那个亚比米勒祭司 Sampai di situ dia minta makanan dan minta senjata. 啊，他向亚比米勒讨兵器和食物来吃。 Dan dia berhasil mendapatkan satu-satunya pedang yang ada di situ, saudara. 他得到了那边的唯一的刀， Pedang itu adalah pedang Goliat, 这刀是歌利亚的刀， besar sekali. 大得很， Itu tidak banyak membantu dia untuk mengangkat saja, dia berat, saudara. 所以因为太大了，他要抬起来就感到很困难。 Sebab itu dia melanjutkan arah perjalanannya ke Gad. 然后他就到亚特去， Letaknya di Filistin, saudara. 就是在菲利斯人的住的地 Dengan 方 maksud Saul tidak akan berani masuk ke wilayah Filistin. 啊，他赶进到这个菲利斯人住的地方， Jadi di Gad. 所以在加特。 Tahukah saudara, Gad itu kampung halamannya Goliat. 加特是歌利亚的家乡， Sanak saudara dan kenalan Gad pasti mengenali pedangnya pahlawan mereka, yaitu Goliat. 所以那边的人已经能够认识大卫手中所拿的歌利亚的刀， Karena Daud yang membawa pedang itu, 因 saudara. 为是这个大卫拿着歌利 Mereka 亚的刀， mengenali pedang siapa, pedang Goliat. 他们知道这个刀是歌利亚的刀， Maka akhirnya Daud ditangkap, dibawa ke hadapan Raja Akis, Raja kota Gad. 所以呢，大卫就被抓起来，被带到这个亚基王的面前。 Bayangkan betapa ketakutannya dia. 所以我们可以想象到大卫那个时候是 Ini 多么 orang 的 yang 恐慌 membunuh pahlawan kita. 啊！这个大卫是杀了我们的勇士的人， Maka saudara, dalam keputusasaannya, Daud pura-pura tidak waras, Sudah. menggores-gores pintu gerbang. 所以呢，在这种情况下，大卫呢就假装疯癫，他在城门上胡花乱写， Dia membiarkan ludahnya mengeleleh sampai ke janggutnya. 他也使他的口水流在这胡子上。 Maka Raja Akis mengatakan, kayak orang gila kok dibawa kepada saya. Hei, ya, Pergi, Jiwa pergi, Kau. suruh pergi. 怎么把这个疯子带到我面前来，把他赶走吧？ Maka dia dibebaskan, dia diusir. Saudara. 所以他就被释放了，被赶出去了。 Saudara, apakah selesai berakhir akan ketakutan Daud? 啊，这时候大卫的感觉、害怕的感觉就消失了吗？ Belum, saudara. 还是存在？ Maka dia pergi ke apa? Ke daerah pegunungan, saudara. 所以他就到一个山地里去， Dia melarikan diri keluar kota dan menuju ke sebuah perbukitan pergunungan. 所以呢，他就离开城市，逃到郊外的一个山地里。 Tetapi ternyata salah satu pengikut Raja Saul melaporkan keberadaannya. 但是呢，扫罗王一个部下呢，就向扫罗王报 Yaitu 告 bahwa Daud 大卫的手 bersembunyi 下。 dalam sebuah goa, salah satu goa di perbukitan itu. 所以他说大卫藏在那个山地的一个洞穴里。 Nah, sementara itu Saul dengan 3.000 tentaranya yang terlatih mengepung bukit itu. 结果呢，大卫就带领3000精兵围困那座山地， Di dalam gua yang gelap, di dalam gua yang pengap. 在大卫就藏在那个黑暗潮湿的洞里。 Maka Daud pasti mendengar suara ribuan tentara yang mencari dia. 所以呢，大卫已经听见了那3000名兵士抓他的 Dan 生 kalau 命， mencari orang tidak diam saja, saudara. 所以要找 Dengan 人。 suara-suara ancaman-ancaman. 所以呢，他们这些人就呢发 Suara 出威 ancaman 胁大卫 dari 的声音， tentara kalau sampai dia tertangkap. 就是说这些3000名士兵呢发出威胁大卫的说话的声音。 Bukan 10 orang, bukan 100 orang, tapi 3.000 tentara, saudara. 啊，不是10几个人，不是几百个人，是3000名精兵。
Betapa menakutkannya. 所以这种情况是多么的让人感到害怕， Memburu dia untuk ditangkap, mungkin disiksa atau dibunuh. 就是把他抓来，把他折磨，甚至把 Siapa 他 yang tidak 杀 takut, 死 saudara?。所以谁不会感到害怕呢？ Itu menakutkan sekali. 所以这个是令人恐惧的时刻 Raja Israel memusuhi dia. 啊！到这里以色列王称赞他 Tentara-tentara memburu dia. 啊，兵士们都追捕他， Saat itu dia tidak bisa mempercayai siapapun. 所以那个时候大卫没有任何人可以他相信的。 Saat itu Daud kelaparan, 所以那个时候大卫饥饿 kehausan, 又饥又渴， keletihan fisik dan mental. 我觉得他精神、身体都很疲乏了。 Saudara, kalau kita mengalami hal ini, 如 saudara, 果我们也遇到这样的事， bagaimana perasaan kita? 我们的感觉怎样呢？ Takut? 害怕吗？ Betul sekali. 害怕是很正 Itu 常的， emosi yang dialami oleh Daud. 这就是大卫所感觉到的一种情 Ketakutan 绪， yang amat sangat. 就是非常令人恐惧、害怕的情况。 Dan ia tuliskan ketakutan di sini sampai ia sungguh-sungguh menangis, saudara. 所以那个时候他害怕的哭 Seorang 了， pahlawan yang besar seperti Daud 像一个 yang tidak pernah menangis di medan pertempuran, 这个大卫呢，在战场上 yang 总不会 mengalahkan 哭泣 puluhan ribu tentara musuh. 啊，他杀了万个敌人， Tapi saat itu dia menangis. 但是那个时候他哭了起来。 Dia berkata di ayat 9, sengsaraku telah kau catat, taruhlah air mataku ke dalam kirbatmu. 他在第8节说：“我几次流离，你都记数，求你把我眼泪装在你的皮带里。” Saudara, berkali-kali saudara mungkin kita sering menghadapi situasi sehingga merasa ketakutan seperti Daud. 我们可能也经历到像大卫这样的恐惧的感觉。 Saat-saat seperti itu, Saya sepertinya terus saudara, simpang kita tidak punya pengharapan sama sekali. 我们感觉到完全绝望了。 Pernahkah saudara 你曾经经历过 kita 这样的 mengalami 情况吗？ saat-saat di mana kita merasa seakan-akan semuanya memusuhi kita? 我们都觉得大家都跟我们敌视我们的时候， Saat di mana kita merasa sangat sendirian di atas muka bumi ini. 我们觉得这个世界上只有我一个人孤单寂寞。 Kita bahkan merasa bumi dan langit tidak di pihak kita. 我们感觉到天地都不在我们这一边。 Saudara, pada saat rasa takut menyerang kita, saudara, 当我们恐惧感侵袭 maka 我们的时候 biasanya，timbul gejala-gejala seperti ini. 我们就会出现这样的情， Jantung berdebar-debar, 心脏会跳动得很厉害， otot kita menegang, 我们的肌肉会感到紧 kita 绷绷 menjadi 的， sangat sensitif dan mudah tersinggung. 我们呢会很敏感，容易生气， Mudah sekali terpicu kemarahan emosi kita. 我们常常会怒气爆发， Mulut tercekat, kering, merasa haus, terus-menerus haus. 我们觉得口干舌燥， Lalu keluar keringat dingin. 然后出冷汗， Dan merasa perut mulas tanpa sebab. 我们觉得肚子疼，莫名其妙的肚子疼。 Saudara, kalau kita mengalami gejala seperti ini, 如果 saudara, 你这种感觉的话， tanpa ada penyebab yang jelas, 没有一个很清楚的原因， berarti ada perasaan takut 这就是我们有害怕的感觉。 yang biasanya bercampur dengan perasaan cemas, 这种害怕感觉跟 khawatir, 担心、忧虑、 sedih, 悲伤， bahkan mungkin marah. 甚至生气的感觉混合在 Meskipun 一起。 mungkin tidak muncul secara kentara di permukaan. 虽然可能不是很明显的出现在众人面前， Lalu yang jadi pertanyaan, saudara, 但是问题是， jikalau muncul perasaan takut seperti ini, bagaimana kita mengelola dan mengatasinya? 如果出现这种害怕的感觉，我们怎样去管理它呢？ Saudara, Alkitab memberi kita pedoman praktis bagaimana mengatasi rasa takut dari Mazmur yang luar biasa ini. Mazmur nomor 56. 我们通过这个了不起的56篇呢，可以找到解决这种害怕感觉的方法。 Mazmur 56 itu miktam dari Daud. Apa artinya miktam? 这个50篇是大卫的金诗，金诗什么意思呢？ Ini cuma ada, saudara, ada 7 saja, saudara, miktam. 这个金诗在整本诗篇里只有7 Mazmur 篇， 16, 就是Mazmur 56 sampai 60. 56篇到60篇。 Miktam itu artinya adalah Mazmur emas. 金诗所谓就是 Miktam adalah sesuatu yang tersembunyi. 就是说一种隐藏 Ini 的， juga kunci membuka akan Mazmur yang ada di dalamnya. 就是说这是一种打开这里边的诗篇的钥匙。 Ini kalau kita seperti karya emas atau suatu lagu atau satu kata kata karya emas, sudah tahu ya kalau karya emas ya. 这个就是像黄金一般的杰作， Berarti ini disingkapkan, saudara. 就是说表露出来 Hanya ada beberapa saja, saudara. 只有几篇罢了。 Maka kita beri kita pedoman bagaimana mengatasi rasa takut itu. 所以呢，圣经提供我们一个指示的方式，如何 Yang 克 pertama 服 apa? 害怕感觉。第一个， Pikiran yang tenang, 第 saudara. 一个呢，你要安静你的心。 Daud waktu mengalami takut, pikirannya, rasionya tetap tenang meskipun emosi takutnya bergejolak.
虽然呢大卫那个时候感到害怕，但是他能够控制自己的感情，安静下来。 Tetapi dia tidak kehilangan kejernihan pikirannya. 但是他保持清醒的头脑， Dan ternyata dia masih mengingat peristiwa itu dengan jelas sehingga bisa menuliskannya. 他还记得当时发生的情形，于是能够写出诗篇56篇。 Amsal 14 ayat 30 mengatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh. 是这里是说，心情安静 Maka 是 yang- 可以肉体的生命。 Maka yang pertama, apapun emosi yang sedang melanda kita takut, tapi jaga dengan bergantung pada Tuhan supaya pikiran kita tetap jernih dan tenang. 所以呢，不管是害怕感觉多大，我们要靠着主的帮助，让我们的头脑保持清 Yang 醒。 kedua, saudara, akuilah rasa takut itu ada. 第二点呢是要承认你有害怕的感觉。 Daud mengakui rasa takutnya. 大卫承认他有害怕 Ya, 的感 di 觉。 ayat 4 dia berkata, waktu aku merasa takut, 在第三句说，我惧怕的时候， terima rasa takut itu. 所以呢要接受那种害怕的感觉， Jangan kita mengingkarinya, 不要否认， jangan menekannya. 不要压抑。 Daud sadar bahwa dia takut 保罗意识到他自己感到害怕 dan，ia akui bahwa ia takut, saudara. 他承认他自己害怕。 Yang ketiga, saudara, 第三点呢， kenali penyebab rasa takut kita. 我们要知道为什么我会感到害怕。 Saudara, emosi perasaan masuk rasa takut tidak mudah kita suruh pergi. 我们不能够很容易的叫这个，不能够很快的驱赶害怕的感觉。 Tetapi justru datang di luar daripada kemauan kita. 所以呢，在我们它是不请自来的。 Perasaan takut merupakan satu respon alamiah yang dikirimkan terhadap pesan dari otak kita karena adanya bahaya. 因为危险在我面前，大脑就把一个害怕的感觉或者信息呢传给我们。 Dan kalau kita dikuasai perasaan-perasaan seperti itu, seringkali membiaskan kita untuk bisa mengenali penyebab utama daripada ketakutan kita. 因此呢，当我们害怕的时候，我们常常会不知道为什么会感到害怕。 Daud mengenali penyebab ketakutannya. 大卫知道他为什么会感到害怕。 Beberapa ayat ini saudara ya, ayat 2 dikatakan lepaskan aku dari musuhku. 在ayat berapa？ Ayat 2. 在第一节说，神啊，求你怜悯我。 Mungkin agak beda kalau di Mandarin ya. Ayat 3. Lepaskanlah aku dari orang yang melakukan kejahatan dan penumpah darah. 那他又说，成交过去的甚多。 Ayat 6. Sepanjang hari mereka memutarbalikan kata-kataku, senantiasa merancangkan yang jahat terhadap aku. 第五节说，他们纵着颠倒我的话，他们一切的心思都是要害我。 Jadi sini dia mengenal musuhnya, orang-orang yang memutarbalikan kata-kata dia. 他知道他的敌人，他们颠倒他讲的话， Dia yang merancangkan jahat terhadap dia. 攻击他。 Ayat 7. 然后呢，第六节， Mereka bersekongkol dan menyergap, mereka mengamat-amati langkahku sementara mereka mengincar nyawaku. 第六节说，他们聚集埋伏，窥探我的脚踪，等候要害我的命。 Daud mengenali penyebab rasa 所以 takutnya. 呢，大卫知道他为什么会感到害怕。 Yang keempat, saudara, 第四点呢， atasi penyebabnya dalam terang firman Tuhan. 我们靠主的道来克服、来解决害怕的感觉。 Yang luar biasa dari Daud. 大卫不同寻常的 Jadi 地方 Daud 是， mengartikan akan ancaman-ancaman yang dialaminya dalam konteks pemeliharaan Tuhan, saudara. 大卫把这些害怕的感觉或者理解成是上帝对他的护庇。 Aku mengalami ini. Ini adalah Tuhan mau pelihara hidupku. 我经历这些是因为上帝要保护我的生 Tuhan 命。 mau menyatakan akan kasihnya kepadaku. 上帝要通过这些来表示他爱护我。 Coba lihat apa yang dia katakan di ayat ke-5, saudara. 我们看吧，在第六节他怎么说？ Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. 第四节他说：“我倚靠神，我要赞美他的话。我倚靠神，必不惧怕。血蝎之辈能把我怎么样呢？” Dan dia ulangi lagi di ayat 11 dan ayat 然后 12. 他在第10节、第11节又重复刚才说的话。 Saudara, di sini kita belajar, saudara, 这里呢，通过这些我们可以学习到一个道理。 bahwa Daud sadar meskipun mengerikan, 大卫知道，虽然这些都很可怕， rasa takut
merupakan bagian daripada kehidupan yang berada di dalam kedaulatan Allah. 所以呢，他说害怕的感觉是在上帝的护庇下会产生的一种正常的感觉。 Oleh sebab itu apapun yang menjadi penyebab dan sumber rasa takutnya dia bawa ke dalam terang firman Tuhan yang berkuasa mengatasi semuanya termasuk rasa takutnya. 所以呢，不管是有什么样的感觉，不包括害怕的感觉，他都带到上帝的面前，让上帝来帮他解决。 Yang kelima, saudara, 第五点， pertahankan iman. 就叫坚守你的信心。 Saudara, meskipun saat itu Daud kehilangan semua hal yang sebelumnya menopang hidup dia. 他稍微失去了一些以前能够支撑他生命的 Tetapi 东西 saudara, 但是他的 dia tidak melepaskan imannya kepada Tuhan. 他不背弃他对主的信心。 Apa yang menopang dia sebelumnya? 在这以前，你什么的支持他的生活呢？ Jabatannya hilang, 他的这个 kedudukannya hilang, 他的王位失去 rumahnya 了， hilang, saudara, 他的房屋也失去 harta 了， bendanya, 他的财物也不见了， senjatanya, 他的兵器也没有了， bahkan keberaniannya pun hilang, digantikan perasaan gentar. 甚至呢，他也丧失了勇气，而是害怕的感觉代替那个勇气了。 Tetapi ia tidak kehilangan imannya kepada Tuhan. 但是呢，他没有失去对主的信心。 Berkali-kali pada setiap akhir pergumulannya, dia berseru, waktu aku merasa takut, aku percaya kepadamu. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. 他说：“我依靠神，我要赞美他吧。我依靠神，必不惧怕。 Saudara, Daud tidak berkata begini, saudara. ”大卫并没有这样说。 Waktu aku takut, aku pergi menjalani terapi. 当我害怕的时候，我去接受某种治疗。 Waktu aku takut, aku pergi berlibur. 当我害怕的时候，我去度假。 Waktu aku takut, aku sewa pengawal, sewa bodyguard. 当我害怕的时候，我都请了一个 Waktu aku takut, 当我害怕的时候， aku bangun benteng pertahanan. 我就建筑一个堡垒来保护我。 Tidak, saudara. 他不这样做， Tetapi pada waktu aku takut, Daud percaya kepadamu Tuhan. 所以当他感到害怕的，他依靠神。 Saudara, inilah keputusan yang kita bisa juga ambil dalam hidup kita. 我们也可以在我们的生命中采取这种决定， Ini tindakan iman, saudara. 这是信心的表现。 Iman menghilangkan takut. 你信心能够消除害怕的感觉。 Percayalah, saudara, Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada rasa takut kita. 所以呢，我们相信主耶稣远远大过我们的害怕的感觉。 Dan dia lebih berkuasa dari hal apapun yang membuat kita takut. 他能够使我们害怕的各种因素大得多。 Yang terakhir, saudara, 最后一点， apa yang dilakukan Daud? 大卫怎么做呢？ Kalahkan emosi takut dengan emosi yang lebih besar, yaitu kasih. 就是以比害怕更大的感觉，就是爱来。 Kita mengatakan iman, 害怕 pengharapan 感觉。 kasih yang terbesar adalah kasih, saudara. 所以呢，这个心望爱，其中最大的是爱。 Ada suatu kisah yang menolong kita untuk memahami hal ini, saudara. 下面要讲一个故事，让我明白这 Suatu 句话道 ketika, saudara, di dusun yang kecil di daerah tepi pegunungan di Rusia, 理。就说在俄国的某一个山地里， digemparkan dengan sebuah peristiwa seorang bayi usia 6 bulan diculik, saudara. 他说有一个6个月大的婴孩被劫持了。 Yang menggemparkan penculiknya adalah seekor beruang gunung Rusia yang liar. 令人震惊的是，把这个孩子绑架走的是一个 Saat 生活在山地的 bayi 俄 itu 国。 tinggal sendirian, saudara, di pekarangan rumah, tiba-tiba seekor beruang mengambilnya. 当这个婴孩在院子里独自一人的时候，这个熊突然跑来，把这孩子带走了。 Dan membawanya lari ke sarangnya di puncak bukit yang tinggi dan sangat terjal. 就把这个孩子带到他这个熊的住的巢穴里，那是一座峻峭的山崖。 Orang-orang berdatangan. 村民都来了， Orang-orang berkumpul di kaki bukit itu. 他们都聚集在那个山脚下。 Sementara bayi itu berada tinggi sekali di puncak bukit. 那个婴孩呢，被放在那个很高很高的山顶上。 Sang bayi menangis keras. 那个婴孩大声的哭喊。 Seakan-akan tidak mendengar tangisan sang bayi, sang beruang itu beberapa meter tidur di samping daripada bayi itu, beberapa meter, saudara. 那个熊呢，不知道他就睡在那个婴孩不远处的地方。 Orang-orang yang berkumpul di kaki bukit, sementara bayi itu ditinggal sendirian berada jauh di atas bukit. 大家围在这个山脚下，而那个婴孩呢，一个人在高高的山上。 Ada seorang pemuda yang kekar,
yang kuat mencoba menolong dengan menaiki tebing itu. 一个身材魁梧的年轻人想爬上这个山去救那个婴孩， Tetapi karena terlalu terjal, 但是 maka 因 dia 为 menyerah. Saudara. 但是因为这个山太过陡峭了，结果他上不了。 Seorang mantan tentara mencoba memanjat, 有一位军人也想爬上去， tetapi bukit itu terlalu terjal. 但是那个山也太过陡峭了 Sampai beberapa kali tergelincir dan akhirnya gagal juga. 那么这个年轻人有几次掉下来，最后呢就不能够成功的救 Di 那个 saat-saat 婴 dia 孩。 menegakkan itu, 就在这个紧张的时刻， tiba-tiba tampil seorang wanita yang dengan segera menaiki bukit yang terjal itu. 突然呢有一个女子，她爬上山顶上， Beberapa kali dia terpeleset. 她有几次呢滑倒了， Orang-orang yang menonton di bawah sampai menahan nafas, ya menahan nafas, saudara. 大家都屏静气息的看着那个女子， Ketika beberapa kali kakinya itu tergelincir, 有几次她滑跌了， tetapi wanita itu tidak menyerah. 但是她不放弃， Dengan susah payah meskipun lambat dia terus merangkak menuju ke puncak bukit. 结果这个女子呢，历经辛苦，终于爬到山顶了。 Sampai di puncak bukit dia raih sang bayi, dia ikat erat-erat di punggungnya dan dengan hati-hati dia turun. 然后呢，他就爬到山顶，把那个婴孩捆绑在他背后，然后呢，小心翼翼的下山。 Beberapa kali hampir ia tergelincir. 有几次他差不多要化蝶了， Tetapi akhirnya saudara, 但是最后呢， dia berhasil turun dengan selamat bersama bayi dalam gendongannya. 他的安全的背着那个婴孩下到 Meskipun 脚 saudara 下 dengan，itu tangannya lecet, 虽然他的手呢皮被 kakinya 擦伤 lecet 了，脚也擦伤了， kulit terkelupas, 他的皮都脱落了， maka seluruh penonton bernapas lega 大家都松了一口长气 dan，bertepuk tangan. Dan bertepuk tangan. 大家都拍掌叫好。 Siapakah wanita itu? 这个女子是谁呢？ Kita pasti bisa menebaknya. 我们一定能够猜想到， Dia adalah ibu dari sang bayi. 她就那个婴儿的母亲， Apakah dia tidak takut dengan ketinggian? 她不怕高吗？ Atau apakah dia tidak takut dengan beruang? 她不怕熊吗？ Tidak, saudara. 她都怕的。 Seperti orang-orang lain, dia pun takut. 她像常人一般都感到害怕， Tetapi kenapa akhirnya dia berhasil mengalahkan rasa takutnya? 但是她为什么最后能够克服她的感觉呢？为什么呢？ Karena kasihnya yang besar 因 kepada bayinya 因为 itu. 她对婴儿的爱心远比害怕的感觉 1 更 Yohanes 大。 4 ayat 18 mengatakan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. 他说出这个完全的爱能够克服害怕。 Oleh sebab itulah Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membagikan kekuatan, power, kasih, love, dan penguasaan dari self disiplin. 现在上帝赐给的不是种害怕的感觉，而是战胜害怕的灵。 Saudara Daud bisa mengatasi rasa takutnya 大卫能够克服他害怕 karena 的感 kasihnya 觉， yang besar, 因为他的爱比害怕更大。 sehingga dia bisa membawa berkat bagi kita ribuan generasi ketika membaca Mazmur nomor 56. 因此，我们通过他写的诗篇50篇，能够得到他给我们 Tetapi 的祝 Daud 福。 adalah bayang-bayang dari seorang pribadi yang jauh lebih besar daripada dia. Tetapi Daud adalah bayang-bayang dari pribadi yang jauh lebih besar daripada dia. 但是大卫呢，也是一个远比我们更大的人 Yesus Kristus pada waktu di Taman Getsemani, 啊！耶稣基督在科西玛尼园的时 dia 候， mengalami ketakutan yang luar biasa. 他也经历到一种非常害怕的感觉。 Sampai Lukas mencatat tetes keringatnya seperti darah yang bertetesan. 路加福音记载说，他流下来的那个 Dia takut 汗珠 bukan karena 好像 berbuat 血 dosa, 他害怕不是因为犯的罪， tetapi dia takut menanggung dosa yang tidak pernah dia 因 lakukan. 为他害怕他能够 Dosa 要 saudara 担 dan 负 saya. 你我所犯 takut 的 saudara 罪，是他没有犯过的。 Dia mengalami saat-saat ditinggalkan sendirian, 他 kesepian. 他经历过一种被天父 Murid-murid 抛弃 yang 的 dia minta untuk berdoa bersama dia malah ketiduran. 那些门徒呢，他要求的门徒为他祷告，门徒们反而睡着了。 Saat di kayu salib, muridnya kocar kacir meninggalkan dia sendirian. 当他在世界上，门徒们都逃散了， Bahkan dia berkata, Eloi, Eloi lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan 甚 aku? 至他说：“上帝，上帝，为什么要离开我 Yesus layak takut, saudara? Layak, saudara.？” 其实耶稣应该可以感到该害怕的， Tetapi saat dia di atas kayu salib, 但是当他在十字架上的时候， Alkitab tidak mencatat rasa takutnya lagi. 他圣经没有说 Mengapa? 害怕笼罩着耶稣的心，为什么呢？ Karena Yesus dikuasai dengan cinta kasih yang besar buat saudara dan saya. 因为耶稣心中有一种爱你爱我的大爱， Dia begitu mencintai engkau dan saya, 他如此的爱你和我， sehingga dia rela mati di atas kayu salib. Kasihnya itu
melenyapkan ketakutannya. 因此呢，他愿意舍身死在十字架上，让他的生命可以遮盖我们害怕的感觉。 Dan Yesus tidak ingin saudara mengalami rasa takut itu karena Tuhan sudah mengalahkannya. 因为上帝已经克服了害怕的感觉，所以他不希望我们都有害怕的感 Oleh 觉。 sebab itu saudara, saya tidak tahu apakah saudara sedang mengalami perasaan takut seperti itu pada saat ini. 这个时候，我不知道大家是不是有一种恐惧、害怕的感觉。 Atau suatu saat dalam pengalaman hidup saudara mengalami ketakutan yang sangat seperti Daud. 也许呢，你在你生命中，你经历过比大卫更大的害怕的感觉。 Mintalah kasih yang sempurna daripada Tuhan. 求你，请你向上帝求， Karena kasih seperti itulah akan melenyapkan ketakutanmu. 因为这种爱能够克服害怕的感觉。 Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita. 但愿主的道可以束缚我们。 Mari kita masuk dalam doa. 我们一起祷告。 Kami bersyukur atas anugerah Tuhan kepada kami. 我们感谢你的恩典。 Tuhan, kami sadar, kami seringkali dalam pergumulan hidup kami tidak bisa menolak rasa ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang tiba-tiba melanda kami. 我们常常在我们遇到困难的时候，我们常常会感到害怕、担忧、怀 Hari 疑。 ini kami belajar dari Daud, 今天我们向大卫学习， bahkan dari Tuhan Yesus yang pernah mengalami ketakutan. 甚至呢，从曾经经历害怕的主耶稣学习， Pimpin kami kalau kami mengalami hal yang demikian. 帮助我们。如果我们有这 Beri kami 种 anugerah-Mu supaya pikiran kami tetap tenang. 让我们领受的恩典，我 Dan 们的 dengan 思想 jujur 保持 kami 安静。 mengakui rasa takut itu. 我们要承认我们有害怕的感觉， Sehingga Tuhan bimbing kami mengenali penyebab rasa 但 ketakutan 是我 kami. 们可以靠着主的帮助，知道害怕的原因， Dan dengan terang firman-Mu kami mampu mengatasinya. 而且靠着主道的光，我们可以克服害怕的感觉 Beri。anugerah-Mu supaya kami mempertahankan iman. Waktu kami takut, kami tetap percaya kepada 就是 Tuhan. 当我们害怕的时候，我们还是持守我们对你的信心。 Dan Tuhan penuhi kami dengan cinta kasih, karena kasih-Mu akan melenyapkan ketakutan 恳 itu. 求主赐给我们你的大爱，因为你的爱可以克服我们心中的 Berkatilah 害怕 jemaat-Mu 的 ya 感 Tuhan. 觉。主啊，赐福你的爱 Sertailah jikalau ada yang mengalami perasaan ketakutan, kecemasan, khawatir dalam hidup mereka pada saat ini. 在我们弟兄姐妹当中，如果有感觉到害怕、担忧、挂虑的，求你帮 Topang 助他 dengan 们， anugerah-Mu. 靠你的恩典来扶持他们， Singkirkan ya Tuhan 把害 perasaan 怕 takut itu. 害怕的感觉驱走， Gantikan dengan cinta kasih, kedamaian, ketenangan daripada Tuhan. 换之后来的是喜乐、安静、感恩 Terpujilah 神。 nama-Mu. 你的名让称颂， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。